Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Peguam hari ini mengesahkan wujud kecederaan pada jasad Zara Khairina. Semalam, pembedahan siasat selama 8 jam telah berlangsung di Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu. Apakah yang berlaku sebenarnya? Ini adalah laporan khas daripada peguam Zara. Saudara-saudara sekalian, Peguam keluarga Allahyarham Zara Khairina Mahathir mengesahkan memang terdapat kecederaan pada tubuh remaja berusia 13 tahun itu. Sebagaimana yang tersebar di media sosial hasil pemerhatiannya sepanjang proses bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth I QEH. Peguam Shahlan Jufri berkata, beliau berada di bilik bedah siasat selama 8 jam tanpa makan dan minum bagi memerhati keseluruhan prosedur yang dijalankan oleh pasukan forensik. Rakyat Malaysia sedang menunggu-nunggu apa sebenarnya yang berlaku kepada jasad Zara. Kes Zara ini menjadi pengajaran kita semua bahawa kes buli di negara ini harus ditangani dengan segera. Kes buli di negara ini semakin menjadi seram, menyeramkan, menakutkan. Bukan hanya berlaku di sekolah, tetapi di luar juga. Di tempat bekerja, bahkan di dalam media sosial. Perbuatan buli adalah perbuatan syaitan yang tidak boleh dimaafkan. Salah satu cadangan netizen di dalam ruangan komen tentang kes Zara ini ialah pelaksanaan hukuman tanpa sempadan untuk pembuli. Bagi mereka yang didapati membuli, sekurang-kurangnya diberikan pengajaran sekeras-kerasnya dan ditunjukkan kepada Malaysia bahawa negara ini serius memerangi kes buli. Kalau kes rasuah pun adalah satu barah yang sedang menular dalam negara ini, apa kata kalau kes buli juga kita anggap sebagai kes yang sedang membarah, penyakit kanser barah yang sukar dirawat. Kita semua harusnya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Netizen tertanya-tanya, kenapa baru sekarang ada pendedahan daripada peguam yang mengesahkan wujud kecederaan pada jasad Zara Khairina. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya perkenalkan dulu kepada anda, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita, menstabilkan imun badan kita supaya ianya menjadi kuat dan sehat. Apabila imun badan kita lemah, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada sebarang penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, imun badan kita dididik untuk menjadi seimbang, imun kita dididik untuk bijaksana, kita punya penyakit akan dihapuskan melalui kekuatan imun badan di dalam tubuh badan kita. Akar penyakit akan dihapuskan dan paling penting, imun badan diajar untuk mengenal siapa lawan, siapa kawan. Akhirnya, penyakit autoimun juga selesai. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia termasuk Malaysia. Kalau engkau sudah berdoa lama untuk kesehatan, mungkin ini jalan yang Tuhan sediakan untuk anda semua. Saudara-saudara sekalian, peguam keluarga Zara Khairina mendedahkan bahawa beliau berada di bilik bedah selama 8 jam tanpa makan dan minum bagi memerhati keseluruhan prosedur. Bermaksud tiada satu perkara pun yang tertinggal daripada sudut pandangan beliau sebagai pemerhati dan wakil keluarga. Sudah tentu ada kecederaan, kata peguam itu. Memang ada kecederaan. Kecederaan seperti yang kamu tahu di media sosial, begitulah katanya. Yang selebihnya saya tidak boleh beritahu kerana masih dalam siasatan dan ia sulit. Seperti yang tersebar di media itu, saya tidak berapa ingat jumlah kecederaan. Tetapi memang ada patah, memang ada kecederaan. Katanya ketika ditemui di perkarangan Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth I di sini pada malam Ahad. Beliau turut menegaskan proses bedah siasat berjalan dengan telus tanpa campur tangan pihak luar. Proses itu saya berpuas hati kerana tidak ada campur tangan mana-mana pihak. Hanya mereka yang terlibat sahaja, katanya. Memang proses bedah siasat itu berjalan dengan telus, integriti sangat tinggi dan lancar, tegasnya lagi.
Kita berharap siasatan ini terus diambil berat dan ada jalan penyelesaiannya. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya laporkan kepada Anda semua keputusan bedah siasat Zara Khairina selepas beberapa jam, selepas 8 jam pembedahan dilakukan. Sumber yang kita terima adalah sumber yang sahih daripada laporan yang sahih. Penemuan awal untuk laporan bedah siasat tersebut, walaupun belum ada laporan secara rasmi dikeluarkan, walau bagaimanapun laporan penuh akan diumumkan tidak lama lagi, tetapi beberapa media melaporkan pemerhatian awal, termasuk pengakuan daripada peguam yang menyaksikan bedah siasat tersebut. Kita laporkan hari ini. Menurut laporan yang telah pun diterima, terdapat beberapa kecederaan fizikal yang sedang dianalisis puncanya. Sama ada akibat kemalangan, jatuh atau unsur lain. Selain daripada itu, tiada perkara atau tiada bukti awal menunjukkan penglibatan pihak ketiga yang cuba menghalang siasatan. Laporan akhir akan memasukkan hasil ujian makmal toksikologi untuk mengesan bahan berbahaya seperti racun atau ubat. Laporan awal ini sungguhlah kita tunggu-tunggu. Yang paling penting sekali ialah pengesahan bahawa memang terdapat beberapa kecederaan fizikal tetapi sedang dianalisis puncanya. Sama ada akibat kemalangan jatuh tersebut atau kemalangan atau ada unsur yang lain. Namun kita gembira kerana laporan sahih menunjukkan tiada bukti awal menunjukkan penglibatan pihak ketiga yang cuba menghalang siasatan. Laporan ini adalah laporan yang paling penting sekali. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar solidariti untuk Zara. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi sangat bijaksana dan luar biasa. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita bertindak berlebih-lebihan, kita sukar sembuh daripada penyakit, bahkan badan kita menderita kerana autoimun. Tetapi terapi imun ini mendidik dan mengajar imun badan kita menjadi kuat, bijaksana sehingga dia mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu akar penyakit dikalahkan oleh imun badan kita sendiri dan kita sembuh. Dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan pada abad ini dan diiktiraf oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, lulus KKM dan halal. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun, mungkin ini jawaban yang Tuhan berikan untuk Anda semua. Baiklah saudara-saudara sekalian, proses bedah siasat Zara Khairina telah pun selesai. Dari pukul 11 pagi sehinggalah 7.30 malam, lebih kurang 8 jam selesai. Pembedahan biasa mengambil masa hanya lebih kurang 3 hingga 5 jam. Tetapi pembedahan yang sangat mendapat perhatian seluruh negara ini dilakukan dengan penuh teliti. Ianya dilakukan oleh doktor pakar forensik daripada Hospital Serdang, Dr. J.C. Hui dan Dr. Khairul Anwar. Manakala seorang lagi pakar forensik daripada HQ Hospital Queen Elizabeth I juga turut terlibat. Dan seorang wakil keluarga dan seorang peguam yaitu Shahlan Jufri turut berada menjadi pemerhati terhadap pembedahan tersebut supaya tiada lagi kesangsian, dan inilah yang paling kita harapkan. Selain daripada itu, seorang pegawai polis dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPD Sipitang dan kontijen Sabah juga telah berserta di dalam ujian dan bedah siasat tersebut. Pemeriksaan merangkumi bahagian luar tubuh. Setiap kesan kecederaan luaran diperhatikan dan direkodkan. Semua organ dalaman diperiksa satu persatu.
Sampel juga diambil untuk ujian makmal termasuk toksikologi. Berikut ialah kenyataan peguam keluarga Zara selepas selesai pembedahan bedah siasat tersebut. Peguam tersebut telah menolak dakwaan wujud tangan gaib atau campur tangan pihak luar. Yang inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh rakyat jelata dan netizen serta keluarga mangsa. Kita mahukan supaya tiada tangan gaib atau campur tangan pihak luar dalam siasatan itu. Tetapi apa yang berlaku, peguam sudah pun menyatakan perkara yang benar. Tiada VVIP, tiada VVIP. Kita ulang semula, tiada VVIP atau individu berkuasa masuk ke bilik bedah siasat. Kalau selepas ini tular di media sosial yang menyatakan perkara yang berbeza, itu adalah satu perkara yang boleh dianggap palsu dan fitnah. Tiada VVIP atau individu berkuasa masuk ke bilik bedah siasat. Segala prosedur mengikut standard forensik antarabangsa dan telus. Bedah siasat disaksikan sendiri oleh beliau dari awal hingga akhir. Peguam menyifatkan kerja pasukan forensik sangat profesional dan tidak ada yang disembunyikan. Bermaksud, kalau ada laporan lagi yang datang daripada peguam itu, yang berlainan daripada kenyataan ini, bermakna itu adalah palsu dan fitnah. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik ialah apakah langkah seterusnya selepas bedah siasat ini. Laporan penuh dijangka siap dalam 1 hingga 2 minggu selepas semua ujian makmal selesai. Peguam keluarga akan menerima laporan itu terlebih dahulu sebelum diputuskan sama ada akan ada inkues siasatan kematian di mahkamah. Jenazah akan dibawa pulang ke Sipitang untuk dikebumikan selepas selesai urusan di Hospital Queen Elizabeth I. Dan laporan di lokasi semalam telah menyatakan bahawa jenazah telah pun dibawa pulang ke Sipitang. Jadi kesimpulan paling penting yang wajib anda sebarkan ialah tiada campur tangan luar, tidak wujud tangan gaib, tiada mana-mana individu yang dibenarkan masuk dalam bilik bedah. Dalam proses bedah siasat itu, disahkan tiada VVIP yang muncul. Pemeriksaan juga telah dibuat secara telus di hadapan wakil keluarga dan pihak polis. Semua organ dan kecederaan diperiksa dengan sangat terperinci. Tiada lagi yang mahu dipersoalkan. Dan laporan penuh belum keluar. Hanya penemuan awal dibincangkan secara dalaman. Dan pastinya kita menunggu keputusan laporan penuh yang dijangka akan disampaikan dalam 1 hingga 2 minggu lagi selepas semua ujian makmal selesai. Saudara, itulah dia fakta rasmi dan menentang fakta media sosial yang sangat tidak membawa kebenaran. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar solidarity untuk Zara. Jumpa lagi. Bye-bye.